أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, berkhabar hadirin sekalian, moga-moga Allah Azza wa Jal rahmati kita dalam majlis ilmu ini dan memberikan kita istiqamah dalam apa jua kebaikan yang kita nak buat, insya-Allah, dan yang sedang kita buat, insya-Allah. Hadirin sekalian, antara ujian orang yang beriman, Allah datangkan ujian berbentuk orang-orang yang terdekat ataupun benda yang senang yang kita selalu buat sebagai ujian untuk kita dalam kita buat baik. Contohnya hadirin sekalian, dalam kita nak datang nak cari ilmu dan sebagainya, ujian yang datang dari mana ya? Kadang-kadang ujian yang datang itu daripada keluarga kita. Nak datang, nak mengaji, nak belajar dan sebagainya, tiba-tiba isteri ajak pergi shopping, sebagai contoh. Nak datang belajar, tiba-tiba anak pula ajak pergi dinner dan sebagainya. Nak datang cari ilmu dan sebagainya, tiba-tiba ada cerita sedap, cerita yang hebat, movie yang hebat kat TV dan sebagainya. Ada sahaja halangan dan ujian yang Allah Azza wa Jal bagi pada kita nak tahu bagaimana juhud kita nak cari ilmu ataupun nak buat kebaikan. Dan bila mana kita sampai pula di tempat yang kita nak buat baik ataupun sampai ke tempat pengajian nak cari ilmu dan sebagainya, Allah uji lagi hadirin sekalian. Kadang-kadang Allah uji dengan handphone. Kadang-kadang ustaz ke imam ke duk baca yasin ke apa dan sebagainya, duk main handphone, tak dengar. Rugi hadirin sekalian. Kadang-kadang Allah uji dengan apa? Allah uji dengan mengantuk. Tak tahan mengantuk. Tapi kalau duk sembang, duk di kedai kopi ke, duk minum kopi ataupun duk tengok TV kat rumah, tak rasa apa-apa. Itu semua ujian hadirin sekalian. Sebut tentang mengantuk ni, saya teringat seorang syekh, nama dia Syekh Al-Syahid Muhammad An-Nadhaf rahmatullah alaih, seorang syekh yang mengajar sirah di Ma'had Al-Furqan di Dimashq, di Syria. Ma'had Al-Furqan ini hadirin sekalian, mudir dia, pengasas dia adalah Syekh Badruddin Al-Hasani rahmatullah alaih, seorang muhaddis yang hebat. Dan Ma'had ni di kawasan apa nama perkuburan ataupun syekh dimakamkan di kawasan Ma'had tu. Dan makam syekh ini bersama dengan makam Sayyidina Bilal dan juga beberapa orang isteri Nabi. Syekh Muhammad An-Nadhaf, saya ingat dia berpesan hadirin sekalian, dia mengajar kami tentang bagaimana nak hilangkan mengantuk semasa belajar, bagaimana nak hilangkan rasa boring, rasa mengantuk, rasa jemu semasa duduk belajar. Kan sekarang ni kalau kita dengar ustaz-ustaz yang buat lawak, kita boleh gelak lah, kita gelak, tak mengantuk dan sebagainya. Datang syekh-syekh yang ulama-ulama pondok dan sebagainya, mereka ni mengajar street je, mengajar kitab, bahasa-bahasa pun klasik dan sebagainya, kita akan mengantuk. Lebih-lebih lagi bila kita ajanib, kita orang asing, kita pergi belajar di negara Arab dan sebagainya, kita dengar kalam bahasa Arab tu mereka cakap cepat, kadang-kadang kita rasa boring, tak ingat, tak dapat tangkap, kena rakam dulu, dengar kat rumah dan sebagainya. Jadi syekh dia nakal daripada kata-kata Syekh Al-Marhum Ad-Doktor Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang juga hebat. Wahbah Az-Zuhaili ni hadirin sekalian, Masya Allah, dia mengarang 200 kitab lebih.
Kalau kita kata 200 kitab tu biasa, ya, akan tetapi kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni hadirin sekalian menjadi rujukan dan menjadi muqarrar universiti-universiti dan sebagainya, sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini digelar sebagai As-Suyuti pada zaman ni. Hebat dia. Antara kitab dia Tafsir Al-Munir, dia mengarang kitab tafsir, dia mengajar di jami' di masjid dia, dinamakan Masjid Al-Iman, mengajar tafsir. Dia juga seorang pensyarah di Jami'ah Dimashq. Dia juga mengarang kitab Al-Fiqh Madzahib Al-Arba'ah wa Adil Al-Fiqh wa Adillatah Madzahib Al-Arba'ah, Fiqh fa mazhab. Dia juga mengajar dan mengarang kitab-kitab tentang mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan sebagainya. Alim 4 mazhab. Dan kalau kita belajar di Syria, muqarrar kitab ataupun silibus universiti, khususnya Jami'ah Dimashq, Universiti Damaskus, dia akan belajar fiqh Hanafi. Dulu saya belajar, hadirin sekalian, kita belajar fiqh Hanafi, fiqh Hanafi untuk jawab periksa. Kalau kita belajar fiqh Hanafi, kita tak keluar untuk belajar di masjid-masjid fiqh Syafi'i dengan para masyayikh, kita akan keliru bila balik di Malaysia. Sebab apa? Ada perbezaan antara fiqh Hanafi dan juga fiqh Syafi'i. Bab solat baik dan macam-macam lagi, hadirin sekalian. Baik. Kembali pada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Hebat dia, warak dia, hadirin sekalian. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni, dia pergi mengajar ke universiti, seorang doktor, seorang yang hebat, seorang yang dikenali, seorang yang kalau kita kata ada duit lah. Tapi dia pergi ke universiti, bukan dengan kereta. Jarang sangat dia pergi dengan kereta. Dia pergi ke universiti dengan bas ataupun jalan kaki. Jumpa dia kat tengah jalan, kita bagi salam. Assalamualaikum Sidi. Assalamualaikum ya Syekh. Dia kata Waalaikumsalam. Dia suka gelak. Rahmatullah alaih, masya-Allah. Dia layan kita walaupun kita ni orang biasa. Itu Syekh yang warang. Dan kalau kita kenal Syekh-Syekh di Syria ni, contohnya Ramadan Al-Buti, Syekh Dr. Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih. Syekh Ramadan Al-Buti dikisahkan, saya pernah hadir dalam masjid ni, dia khutbah. Dia tengah khutbah. Bila dia tengah khutbah, tiba-tiba ada seorang jemaah muda bunyi handphone. Terus dia berhenti khutbah. Dia kata apa? Sekarang ni kamu pentingkan panggilan manusia ataupun panggilan Allah? Dia cukup marah. Roh dia marah. Uskut, diam. Dia cukup marah. Sebab apa? Dia cukup marah. Andai kata kita masukkan dunia dalam masjid ataupun dalam rumah Allah, dia cukup marah. Sehinggalah kalau kita pergi dars pengajian dia, Syekh Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih, masya-Allah, saya mengaji dengan dia kitab Risalah Kusyairiyah, kitab tasawuf. Syekh bila dia mengajar, selepas pengajian dia ada majlis zikir dia. Apa dia zikir dia? Bukan pelik-pelik. Dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adalah beratus kali jumlah dia. Itu sahaja zikir dia, hadirin sekalian. Lepas kuliah kita nak salam dengan dia, nak cium tangan, dia cukup marah. Dia tak bagi. Dia cukup marah. Aku siapa nak cium tangan aku? Dia kata kita, aku siapa? Aku kadang-kadang mungkin aku lebih hina daripada kamu. Syekh Ramadan Al-Buti cerita tawadhu. Syekh tawadhu ulama-ulama Syria. Dan dikatakan pernah dia diberikan hadiah sebuah kereta oleh kerajaan Syria. Syekh terima kereta tu. Dalam satu pengajian, habis pengajian, Syekh akan tanya. Syekh tanya pada murid dia, siapa yang belum kahwin? Anak murid dia, jawablah, aku 2-3 orang belum kahwin. Sekarang ni aku nak jual kereta yang kerajaan bagi ni, aku nak bagi duit pada kamu yang belum kahwin tapi wajib kahwin untuk berkahwin. Dia tak ambil untuk kepentingan diri dia. Nah, ke mana saja dia pergi, dia pergi dengan orang bawa dia. Anak murid dia pergi bawa dia ke sana sini dan sebagainya. Nak ceritanya tawadhu. Baik, jauh begini. Nak ceritanya ayat ataupun salawat, dan salawat ni ada dalam hadis riwayat Tirmizi, status dia hasan sahih. Untuk tidak rasa mengantuk ataupun tidak rasa boring bila kita belajar selawat dia ataupun doa ini, bunyi dia macam ni, hadirin sekalian. Allahumma salli ala muallimin nasi khairat.
Allahumma salli ala muallimin nasi khairat. Makna dia apa? Allahumma salli ala, selawat muallimin nas, ke atas muallim, guru yang mengajar manusia kebaikan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba baca selawat ni hadirin sekalian, dan itu yang para ulama amalkan dan sebagainya. Antaranya Syekh Qurayyim Rajih dan sebagainya. Pernah bila masuk kelas dia, ramai student tidur. Jadi bila mana dia student tidur, dia tak marah. Dia kata, kamu tidurlah. Dulu aku belajar apa aku tidur, dia kata. Sebab yang bagi faham bukan aku. Yang ustaz duduk depan, duduk ceramah dan sebagainya, bagi faham bukan aku, tapi Allah. Allah yang bagi faham. Mungkin orang kat belakang, dia hujung belakang, kalau kira romantik akal, lambat faham lah orang belakang kan. Tapi kalau dia ikhlas, dia niat baik dan sebagainya, hati dia bersih dan sebagainya, insya-Allah dia akan lebih faham daripada orang ke depan. Tapi kalau orang kat depan ikhlas dan sebagainya, min babil aula dia akan lebih faham tentang ilmu. Moga-moga Allah fahamkan kita dengan agama hadirin sekalian, faqihkan kita dengan agama. Allahumma salli ala muallimin nasi khairat. Baik. Kenapa kita tak bersusah payah nak mengaji? Kita bersusah payah nak suruh kita faham, hadam ilmu dan sebagainya. Sebab kita kena ingat, wa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilm. Siapa yang nak pada dunia, mereka kena ada ilmu. Dan siapa yang nak akhirat, mereka kena ada ilmu. Nak dunia hadirin sekalian, sekecil-kecil benda atas muka bumi, kalau kita nak, kita mesti ada ilmu. Sebagai contoh, kita nak masukkan benang ke dalam jarum. Benda kecil kan benang. Jarum, lubang jarum besar mana? Teramat-amat kecil. Tapi perlukah kita ada ilmu untuk masukkan benang dalam jarum? Perlu kan? Bagaimana cara dia? Kita kena kemam jarum, masukkan dalam mulut dan sebagainya biar dia basah, lalu kita boleh masukkan ke dalam lubang jarum. Kalau orang tak tahu, 2 jam tak masuk lagi, dia intai. Lebih-lebih lagi kalau mata tak nampak dah, duk intai lubang jarum tak masuk. Sebab tu sekecil-kecil benda kita kena ada ilmu. Itu bab dunia, bab jarum, bab benang dan sebagainya. Bagaimana dengan akhirat? Min babil aula, lebih aula, lebih utama untuk kita nak ke akhirat, nak dapat kebahagiaan di akhirat, kita kena ada ilmu. Sebab tu hadirin sekalian, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebut, dia kata, permulaan kehidupan kamu di akhirat, permulaan kehidupan kamu di akhirat, penentuan kamu bahagia ataupun sengsara di akhirat adalah bermula bila mana kamu berada di alam kubur. Bagaimana keadaan kamu di akhirat? Kamu bahagia ke, kamu tenang ke, kamu kaya ke, kamu senang ke di akhirat sana? Penentunya bagaimana kamu bermula di alam kubur. Kehidupan kamu bermula di alam kubur. Kalau kamu nak bahagia di alam kubur, bagaimana kehidupan kamu di atas muka bumi hadirin sekalian? Sebab itu Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia sebut 4 golongan. 4 golongan yang mana andai kata dia buat benda ni, dia akan mendapat kesengsaraan, dia akan mendapat bala dan kesakitan di alam kubur. Ingat, kalau kita sakit di alam kubur, kita sengsara di alam kubur, kita akan sengsara di mahsyar, kita akan sengsara di akhirat. Kehidupan kita ni hadirin sekalian bermula masa kita mati sebenarnya. Hidup kita ni, kita hidup dalam keadaan yang senang, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rezeki mewah dan sebagainya. Kita mati, kita bawa ke? Kita tak bawa hadirin sekalian. Nabi tak sebut bila mati kamu akan bawa 3 benda. Nabi kata
harta kamu dalam bank, bukan. Kereta kamu yang berpuluh biji, bukan. Tanah kamu yang ada beratus ekar, bukan. Tapi Nabi sebut hadirin sekalian, apa yang kamu bawa, apa dia? Sedekah jariah. Sedekah ni benda keluar kan? Ke masuk? Keluar kan? Amal ibadat kamu, amalan kita, penat ke beramal? Ni hidup cokoh, ni hidup seller ni penat juga kan? Baik duduk kat rumah minum kopi, penat kan? Benda yang kena korban, kena keluar. Dan ilmu yang bermanfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita ni 3 benda tu yang kita bawa di alam kubur, yang lain tak ada. Jadi kalau 3 benda tu kita bawa, itulah permulaan yang terbaik untuk kita. Tapi kalaulah masih lagi ada daki-daki dunia dalam hati kita, hadirin sekalian, dalam minda kita, duk fikir lagi bagaimanalah harta aku, bagaimanalah apa nama tanah aku, bagaimanalah apa nama duit aku bila aku mati. Kesian sangat, kesian sangat. Apa yang kita kena fikir, hadirin sekalian, bagaimanalah amalan aku. 60 tahun aku hidup, 30 tahun aku hidup, 40 tahun aku hidup. Kalau aku mati, bagaimanalah amalan aku? Sehari ada 24 jam, berapa jam aku betul-betul beribadat pada Allah? Itu yang kita kena fikirkan, hadirin sekalian. Bangun pagi, hari ni berapa ringgit aku nak sedekah? Sebab apa? Itu yang kita boleh bawa dalam kubur. Itu yang menentukan permulaan kehidupan kita yang sebenar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat menanam untuk kita kutip hasil di akhirah, ladang akhirah. Kita tanam atas muka bumi amal kebaikan, sedekah dan sebagainya, dia berbuah menjadi pahala, berbuah menjadi buah yang enak, aranum dan sebagainya. Di akhirat kita akan kutip hasil dia. Kita biasa dengar dunia jambatan ke akhirat. Dunia ni jambatan sahaja. Adakah orang buat rumah atas jambatan? Tak ada kan? Sebab apa? Dia hanya jalan wasilah untuk ke akhirat. Baik, Abdullah As-Samarqandi sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia sebut andai kata buat 4 benda ni, maka akan meranalah di akhirat, di alam kubur. Apa dia? Yang pertama dia sebut, hadirin sekalian, orang yang sentiasa khianat. Orang yang khianat. Baik, apa dia lawan pada khianat? Lawan khianat adalah amanah. Bila mana kita bercakap tentang amanah, dia terbahagi kepada 2. Amanah kita dengan Allah dan amanah kita dengan sesama manusia. Apa dia contoh amanah kita dengan Allah, hadirin sekalian? Contoh saya bagi satu contoh. Bila mana kita akad nikah, kita nak kahwin, lepas kita akad nikah dan sebagainya, masa khutbah nikah, juru nikah sebut apa? Sebagai seorang suami dan sebagai seorang isteri, kalian mempunyai tanggungjawab dan amanah yang perlu wajib dilaksanakan. Antara amanah seorang suami, yang pertama kena bagi nafkah, yang kedua kena bagi agama, yang ketiga kena didik anak-anak dengan agama. Begitu juga dengan isteri, anak-anak, didik anak-anak dengan agama, dititik beratkan, hadirin sekalian. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya anak, isteri dan sebagainya merupakan amanah Allah kepada kita. Kalau kita bercakap bab amanah Allah, isteri, anak dan sebagainya, jangan pergi jauh. Cuba kita muhasabah sekejap. Kita pejam mata, kita muhasabah sekejap. Kita tak payah pergi jauh-jauh. Kita cek aurat anak kita macam mana. Situ sahaja. Kenapa saya tekankan bab aurat? Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, hadis sahih, hadirin sekalian, hadis sahih, Nabi sebut ada 2 golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Kata Nabi, aku belum pernah melihat mereka
iaitu golongan yang pertama yang mempunyai cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang, dan golongan yang kedua kata Nabi adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Golongan pertama siapa? Golongan yang memukul orang zalim. Dia ada cemeti bagaikan ekor lembu, ada power, ada kuasa dan sebagainya. Dia buat aniaya orang zalim dan sebagainya. Dan golongan yang kedua yang saya nak tekankan di sini, hadirin sekalian, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nabi sambung, dia berjalan berlenggang-lengguk nak tunjukkan keseksian dia dan sebagainya. Nabi sambung, menarik perhatian orang yang melihat mereka. Kepala mereka bagaikan bonggol unta yang sengit. Mereka ini tidak akan masuk syurga dan tidak dapat mencium bau syurga. Masuk syurga tak boleh, cium bau pun tak boleh. Dan jarak, kata Imam Malik, jarak antara bau syurga yang kita boleh hidup dah jarak dia 500 tahun perjalanan, kita dah boleh bau dah bau syurga, betapa wanginya. Tapi golongan ini, hadirin sekalian, golongan yang berpakaian tetapi telanjang, hadirin sekalian, bau syurga pun tak boleh dah, tak dapat dah. Imam Nawawi sebut, bila dibincangkan bagaimana keadaan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, dia sebut antaranya perempuan itu menutup sebahagian aurat dan membuka sebahagian aurat. Contoh, pakai baju kurung tapi lepas rambut, bagai contoh. Pakai baju kurung lapu, alhamdulillah, tutup aurat tapi lepas rambut. Hadirin sekalian, itu aurat, jelas. Sebagai contoh, pakai tudung tapi pakai baju lengan pendek, nampak siku dan sebagainya. Tutup sebahagian, buka sebahagian. Dan dia sebut lagi, hadirin sekalian, dalam kitab Al-Muntaqa, syarah kitab Muwatta, Imam Malik sebut apa? Wanita yang berpakaian ketat sehingga menampakkan bentuk badan. Hadirin sekalian, ramai tak sekarang ni begitu? Apa dia balasan dia? Wanita ini termasuk dalam golongan yang berpakaian tetapi telanjang, dan balasan dia bukan sahaja tak boleh masuk syurga, bau syurga pun tak bau dah. Ya, orang lain dapat hidup bau syurga 500 tahun perjalanan, dia dah bau syurga, tapi mereka ini tak dapat bau syurga, apatah lagi untuk masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Kena muhasabah, hadirin sekalian, kena muhasabah. Sebab apa? Sebab amanah ini daripada Allah. Takut Allah tanya kita, kita tak mampu jawab dengan Allah, dan kita termasuk dalam golongan orang yang khianat, yang mana akan dapat kesengsaraan dalam kubur. Itu khianat dengan Allah, langgar amanah Allah dan sebagainya. Yang kedua, khianat sesama manusia. Khianat sesama manusia ni, hadirin sekalian, pernah satu ketika Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, didatangi oleh segerombolan jemaah haji. Datang jumpa Ibnu Abbas. Lalu dia tanya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kami ni jemaah haji, dan di kalangan kami ini, wahai Ibnu Abbas, ada yang telah meninggal dunia. Bila dah mati, kami pun ambil keputusan untuk kebumikan jenazah ni. Kami cari satu tanah yang lapang, lalu kami gali kubur untuk kebumikan jenazah. Bila siap gali dan sebagainya, nak masukkan jenazah ke liang lahat, tiba-tiba datang seekor ular yang besar. Nak makan jenazah ni. Lalu kami angkat jenazah, kami pergi cari tempat lain untuk kebumikan jenazah. Cari, jumpa satu tempat yang lain, yang tanah lapang, elok dan sebagainya. Kami gali untuk kali kedua untuk kebumikan jenazah. Gali. Selesai gali dan sebagainya,
Kami nak masukkan jenazah, datang lagi ular yang sama untuk belik dan makan jenazah ni. Kami terkejut, kami angkat jenazah ni, wahai Ibnu Abbas, wahai Syekh. Lalu kami cari tempat yang ketiga, jauh sikit, kami jumpa tanah yang lapang. Lalu kami gali lagi kubur ni, nak kebumikan jenazah. Gali punya gali, nak kebumikan jenazah, nak masukkan jenazah, tiba-tiba datang lagi ular hitam yang sama untuk belik dan makan jenazah ni, wahai Syekh. Lalu kami datang jumpa kamu kerana kami buntu, apa yang perlu kami buat? Lalu Ibnu Abbas sebut apa, hadirin sekalian? Dia sebut, sekarang ini kalian kebumikan jenazah, kalian kebumikan jenazah bersama dengan ular tersebut. Kenapa? Jenazah tersebut terima akibat itu kerana amalan dia atas muka bumi. Dia buat, dia tanggungllah, nak buat macam mana? Lalu gerombolan jemaah haji itu pun kebumikan jenazah. Dan bila dah siap ke bumi, mereka tanya pada isteri yang mati tadi, apa amalan suami kamu sehingga jadi begini? Isteri pada jenazah sebut, bagi tahu suami dia seorang businessman dan masa berniaga dia banyak buat khianat, tipu kilo dan sebagainya, duit bawah meja dan sebagainya. Hadirin sekalian, kisah ni ada dalam Tanbihul Ghafilin. Hadirin sekalian, itu khianat sesama manusia. Apa balasan dia? Ular dah tunggu di alam kubur nak ngap, nak makan, nak belik dan sebagainya, dan dizahirkan pada manusia yang masih hidup. Baik, itu golongan yang pertama. Siapa? Mereka yang khianat. Yang kedua adalah orang yang tak jaga kencing ataupun tidak bersuci dengan betul semasa dia buang air kecil. Benda kecil kan, tak kita fikir, alah buang air kecil sahaja, benda kecil. Ingat hadirin sekalian, dalam satu hadis sahih Nabi SAW lalu ke sebuah kubur, tanah perkuburan. Lalu Nabi terdengar siksaan dua kubur, dua individu dalam kubur. Nabi terdengar. Nabi berhenti, berjalan dengan para sahabat, dengar orang kena siksa dalam kubur. Nabi berhenti. Lalu sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu berhenti? Nabi sebut, aku mendengar dua kubur ni tengah diseksa oleh malaikat di alam kubur. Kesalahan mereka tidak besar mana, kata Nabi. Orang yang pertama yang kena seksa ni, kubur pertama ni, adalah orang yang suka mengadu domba. Mulut dia cakap keburukan orang dengan ni, lepas tu bawa pada orang lain pula, mengadu domba seolah batu api dan sebagainya. Dan orang yang kedua ni, kata Nabi, orang yang tidak membersihkan kemaluan dia masa dia buang air kecil. Hadirin sekalian, bila mana kita cakap bab buang air kecil ni, apa ya hukum kencing berdiri? Ramai kan kencing berdiri, RNR dan sebagainya. Apa je hukum kencing berdiri? Ada satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah sebut radhiyallahu anha, dia kata, sesiapa yang menceritakan kepada kamu yang Nabi SAW pernah kencing berdiri, maka janganlah kamu mempercayainya, kerana tidaklah baginda kencing melainkan dengan duduk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Sesiapa yang ceritakan pada kamu Nabi SAW kencing berdiri, kata Aisyah, jangan percaya. Sebab apa? Tidaklah baginda kencing melainkan dalam keadaan duduk. Hadis ini, hadirin sekalian, dibahas, dihuraikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Disebut apa? Hadis yang riwayat Aisyah radhiyallahu anha ini, Aisyah cerita keadaan Nabi ketika Nabi bersama dengan beliau, duduk dalam rumah dan sebagainya. Nabi tak kencing lah secara berdiri, tapi duduk dalam rumah. Keadaan luar rumah berlainan. Sebab ada satu hadis sahih, hadirin sekalian, ada satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, Huzaifah radhiyallahu anhu sebut apa?
aku bersama dengan Nabi SAW ketika beliau sampai tempat pembuangan sampah. Baginda buang air kecil berdiri, kata Huzaifah. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan juga Bukhari. Aku pun berpaling menjauhi baginda. Baginda berkata kepada aku, hampirilah. Aku pun menghampiri baginda Nabi SAW hingga aku berdiri hampir dengan dua tumitnya. Nabi mengambil wuduk selepas itu dengan menyapu dua khufnya. Khuf, sawang kaki, khuf. Hadis sahih. Makna di sini Huzaifah cerita Nabi SAW kencing berdiri kat mana? Di tempat pembuangan sampah. Jadi ulama Pak Mazhab bincang benda ni, keluarlah satu fatwa ataupun satu hukum bahawasanya tidak haram bagi sesiapa yang kencing berdiri. Sebab Nabi SAW kencing duduk bila di rumah dan dalam keadaan yang selesa. Tapi bila mana keadaan-keadaan tertentu yang melibatkan tak sesuai, tak boleh nak duduk dan sebagainya, alah macam kita lah, kalau balik kampung berhenti R&R musim raya pula, tandah terbersusun, hadirin sekalian, nak masuk tandah terpayah dan sebagainya. Jadi mungkin ada tempat-tempat dah tak tahan, terpaksa buang kecil cara berdiri. Jadi 4 mazhab, satu mazhab pun tidak mengharamkan kencing berdiri. Dan mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, mazhab kita hanya makruh tanzihah. Makruh sahaja. Tapi kalau kita boleh usaha untuk kencing duduk, itu ahsan, itu lebih baik. Sebab apa? Ulama-ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, dia sebut apa? Seseorang itu kalau dia kencing berdiri, kencing dia tu tak akan keluar habis sebenarnya. Dia akan keluar bila? Dia akan keluar masa dia solat, dia rukuk dan dia sujud, masa tu kencing tu akan keluar. Jika air kencing tu keluar kena pakaian, dia akan jadi najis. Sebab tu ulama dalam mazhab Syafi'i dia cukup dakik, cukup teliti. Bila kencing kena duduk, kena berdehem dan sebagainya. Sebab apa? Takut air kencing tu keluar. Dan 3 mazhab, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, disunatkan dalam kitab Al-Mawsu'ah. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, mereka kata disunatkan bagi mereka yang kencing, selepas kencing basuh kemaluan dan sebagainya, ambil sedikit air, renjiskan pada pakaian dan tempat kemaluan. Sebab apa? Nak hilangkan rasa was-was. Andai kata keluar, kita kata ni kencing, ni bukan kencing, tapi ni air aku renjiskan tadi. Kencing berdiri, hadirin sekalian. Jangan main-main, jangan pandang ringan dan sebagainya. Sebab bersuci ini merupakan benda yang penting bila mana kita beribadah. Sebab itulah pakaian ke kena najis dan sebagainya, walaupun sikit, hadirin sekalian, boleh menjejaskan ibadah. Jadi golongan yang kedua yang akan mendapat siksaan dalam kubur, kata Abu Hasan Al-Qandi, adalah mereka yang tak jaga kencing, tak bersihkan kemaluan bila mana kencing. Golongan yang ketiga, hadirin sekalian, golongan yang ketiga adalah orang yang sentiasa buat fitnah. Orang yang sentiasa buat fitnah. Dengarkan imam salat maghrib tadi, dia baca apa? Rakaat kedua baca surah apa? Tak ingat dah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kita faham apa yang imam baca, Quran yang kita baca, akan rasa halawah, akan rasa kemanisan ibadat. Macam imam kita tadi, Masya Allah, dengan lagu dia, Masya Allah, dengan suara dia, dengan bacaan pula, dengan surah pula dia baca. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Allah sebut wail. Ulama tafsir sebut wail ni neraka, wail nama dia. Ada juga ulama tafsir sebut celaka lah. Bagi siapa? Likulli humazatil lumazah, pada mereka yang suka mencela, mengeji, memfitnah dan sebagainya. Dan golongan ini Allah sebut allazi jama'a malan wa 'addada. Hidup mereka hanya dok kira harta je. Aku tak boleh lagi rumah sini, kata aku ni tak cukup. Jama'a malan, dok kira nak mengumpul harta saja. Wa 'addada, lepas tu dok kira harta. Yahsabu anna malahu akhladah.
sedap ayat Quran hadirin sekalian. Mereka hidup keji mencaci fitnah dan sebagainya ini, yahsabu anna ma lahu akhlada. Oh, mereka anggap mereka akan kekal di atas muka bumi, tak akan jumpa kubur, tak akan jumpa mati. Sebab apa? Seronok dak mengaji, seronok dak memfitnah, seronok dak mencaci. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu kita duk mengaji, baca Quran tu terjemahan, masukkan dalam kepala, oh ini Allah sebut. Kita duk baca Quran lepas subuh kan, seorang-seorang baca tu sedap dah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bayati nahwan dan sebagainya. Orang tanya apa maksud, tak tahu pula. Hadirin sekalian, jangan jadi macam itik cakap dengan ayam. Tu duk kukuk, tu duk apa nama itik macam mana, tak faham apa-apa. Kita buat biar kita faham. Hadirin sekalian, golongan yang ketiga mengikut Abu Laits As-Samarqandi, mereka yang suka memfitnah. Mulutnya Masya Allah, mulutnya Masya Allah. Dengar sahaja, alah kita tengok paper lah sekarang ni hadirin sekalian. Atau tak tengok paper lah, tengok WhatsApp group kan. Sampai je satu cerita yang kita tengok, Masya Allah jadi macam ni. Kita tak tabayun lagi, tak tahu betul atau tidak cerita ni. Kita terus sebar ke merata grup, berpuluh grup kita ada. Cerita tak tahu betul ke salah ni, disebar dah. Tiba-tiba datang cerita kemudian rupanya salah yang kita sebar tadi. Hadirin sekalian, seorang ulama ditanya, aku telah buat fitnah pada orang dalam bandar ni, dan fitnah aku tersebar ke seluruh bandar. Bagaimana aku nak minta maaf dengan mereka, wahai syekh? Seorang ulama ditanya oleh orang yang suka fitnah. Ulama tu sebut apa? Okey, sekarang ni kamu pergi kedai beli satu bantal yang ada kekabu dalam bantal. Beli bantal yang ada kekabu dalam bantal, kemudian kamu naik ke sebuah bukit, kamu koyak bantal, kamu campak semua kekabu di atas bukit ke di langit. Bila kamu dah campak, kamu pergi kutip balik kekabu yang kamu campak tadi. Jumpa ke tidak? Begitulah dosa kamu memfitnah. Sebab tu hadirin sekalian, datang je cerita selidik, tabayun dan sebagainya. Takut apa? Takut kita muflis di akhirat. Sebab Nabi sebut apa? Di akhirat nanti datang seorang hamba Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan solat dia baik, sedekah dia banyak, akhlak dia baik, ibadat dia Masya Allah hebat. Akan tetapi dia ada satu sifat buruk. Apa dia? Fitnah, mencaci, mengumpat dan sebagainya. Sesungguhnya andai kata dia datang dengan banyak sangat kebaikan, kebaikan itu akan diberikan pada orang yang dia fitnah. Dan golongan ini adalah golongan orang yang muflis di akhirat. Ini jawapan Nabi kepada sahabat yang bertanya, apa itu muflis? Hadirin sekalian, na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga Allah tak golongkan kita dalam golongan orang yang muflis di akhirat. Dan yang terakhir hadirin sekalian, Nabi sebut, Abu Laits sebut, mereka yang mendapat azab di akhirat di dalam kubur, yang menentukan kesengsaraan dia di akhirat adalah orang yang sering berdusta, orang yang berbohong. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sekarang ni kadang-kadang kita bercakap, berbohong itu dah menjadi makanan. Dalil dia, masa kita berbohong, kita tak rasa dosa. Kita tak rasa, aku ni berdosa berbohong. Kita jadi biasa dah berbohong. Kita takut kalau kita dah tak rasa berdosa bila kita buat salah, kita takut hati kita Allah dah tutup. Hadirin sekalian, masa tu hati kita dah berdaki dengan daki dosa, kita tak ada masa nak bertaubat. Biasa manusia akan buat salah, akan bercakap bohong dan sebagainya. Tapi bila kita buat salah saja, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ingat istighfar, itu poin dia. Hadirin sekalian, insya-Allah golongan ini moga-moga menjadi satu ingatan dan jentikan pada jiwa kita untuk menjadi seorang insan hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Sentiasa muhasabah hadirin sekalian. Kita tak sempurna, tapi dengan muhasabah dia akan menjadikan kita berusaha untuk sempurna insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.